Hari ini, saya akan menunjukkan kepada anda thriller aksi dari 2018 bertajuk Peppermint. Pada mulanya, seorang wanita melawan orang yang tidak dikenali di dalam kereta, dan membunuhnya dengan menembaknya kepala. Dia kemudian kembali ke Skid Row di pusat bandar lah tempat dia tinggal di dalam sebuah van. 5 tahun sebelumnya, wanita yang sama bernama Riley North membantu anak perempuannya Charlie dalam menjual kuki Krismas pada hari lahirnya. Semasa pulang, mereka bertengkar mengenai tempat letak kereta, dengan seorang lagi anak perempuan ibu duo, Peg dan Penelope, tetapi Riley memutuskan untuk mengabaikan mereka. Kemudian, dia menghantar Charlie ke kedai mekanik suaminya yang gagal, sambil memberi jaminan pulang ke rumah tepat pada waktunya untuk sambutan hari lahirnya, tetapi terperangkap di tempat kerja. Kembali ke kedai suaminya, Chris, rakannya Mike cuba meyakinkannya untuk merompak seorang tuan dadah, Diego Garcia, mengetahui bahawa mereka telah bergelut untuk memenuhi keperluan hidup. Walaupun Chris mahu memperbaiki, sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Memperbaiki gaya hidup keluarganya, dia tidak boleh memutuskan sama ada itu perkara yang betul untuk dilakukan. Pada waktu malam, apabila Riley pulang dari kerja, dia menyedari tiada seorang pun rakan Charlie menunjukkannya sehingga ke pesta itu, kerana ibu Penelope telah menjemput mereka semua. Untuk menggembirakan Charlie, Riley menawarkan untuk membawanya keluar untuk pizza, dan ke karnival. Semasa mereka bersedia, Chris memanggil Mike dan enggan menjadi sebahagian daripada rancangannya, kerana dia tidak mahu untuk mempertaruhkan keluarganya, tetapi dia sudah dijejaki oleh seseorang. Sementara itu, Mike sedang diseksa dan dibunuh oleh Garcia, mendedahkan bahawa dia telah menemuinya rancangan mereka, dan memutuskan untuk membuat contoh daripadanya, jadi dia mengarahkan untuk membunuh Chris juga. Keluarga North menghabiskan masa yang menyeronokkan di karnival itu, sambil menikmati tunggangan dan mengambil gambar bersama. Ketika mereka keluar dari karnival, orang-orang Garcia melepaskan tembakan ke arah mereka, membunuh kedua-dua Charlie dan Chris, manakala Riley terselamat tetapi cedera parah. Dia dibawa ke hospital untuk bantuan perubatan, manakala detektif Beltran dan Carmichael bermula menyiasat kes tersebut. Riley bangun di bilik hospital, di mana Carmichael menyoalnya tentang kejadian itu, sambil meminta bantuannya untuk mengenal pasti suspek. Dia menyerahkan gambar yang mereka ambil di karnival itu, dan ia menyegarkan keseluruhan kejadian dalam fikirannya, dan dia ingat orang yang membunuh keluarganya. Dia kemudiannya dibawa ke balai polis, di mana dia mengenal pasti ketiga-tiga mereka dengan betul mereka. Sementara itu, Beltran memberi amaran kepada Carmichael supaya tidak mengejar Garcia, kerana dia mempunyai pengaruh yang kuat di dalam pasukan, dan tiada siapa yang dapat menangkapnya. Selepas pulang dari balai polis, Riley mengemas barangnya untuk meninggalkan rumah, apabila dia didekati oleh peguam pelaku, yang merasuah dia untuk berundur dari kes. Dia menolak tawaran itu, tetapi dia melihat ubat psikotik di kaunter, dan menggunakan maklumat itu untuk membuktikan bahawa dia tidak stabil, dan membuat kesilapan dalam mengiktiraf pembunuh. Hakim Steven, yang nampaknya berada dalam senarai gaji Garcia, menolak kes itu kerana kekurangan itu bukti, manakala pihak pendakwa tidak membantah keputusan itu. Riley tidak boleh mempercayai ketidakadilan ini, dan cuba menyerang pembunuh, tetapi ditundukkan, sementara hakim mengarahkan untuk membawanya ke wad psikik. Dalam perjalanan ke wad, dia menyerang keselamatan, dan melarikan diri daripada tahanan. 5 tahun kemudian, Carmichael dimaklumkan tentang satu lagi pembunuhan, di mana 3 orang telah melakukannya telah ditemui tergantung pada roda Ferris di karnival itu, dan dia dengan cepat mengetahui Riley itu. Insiden itu memaklumkan ejen FBI Lisa Inman, dan dia memutuskan untuk menyertai siasatan terhadap Riley. Ketika Riley bersiap untuk meneruskan dendamnya, Carmichael dan Beltran dipanggil ke FBI pejabat untuk membincangkan kes itu. Lisa memberitahu mereka bahawa apabila Riley melarikan diri 5 tahun lalu, dia mencuri $50,000 dari bank dia pernah bekerja, dan hilang. Dia kemudian pergi ke negara-negara yang berbeza dan belajar berlawan, sambil menjauhkan diri sepenuhnya Greek. Mereka diberitahu bahawa Riley baru-baru ini kembali ke La, dan merompak sebuah kedai senjata, sebelum didakwa membunuh 3 Samsung yang membunuh keluarganya. Sementara itu, Riley muncul di rumah Hakim Steven, dan menyeksanya kerana tidak melakukan keadilan dalam kes dia. Dia meninggalkan rumah selepas mengikatnya, dan meniupnya dengan Steven di dalam.
Carmichael menerima panggilan mengenai letupan itu, dan dimaklumkan bahawa Riley telah membunuh pertahanan dan seorang peguam pendakwaan juga. Dia bukan sahaja terus membunuh orang yang terlibat dalam pembunuhan keluarganya, tetapi bermula mengacaukan kerja Garcia kerana penghantarannya hilang. Dia diugut oleh rakan kongsinya untuk menebus kerugian itu, jika tidak, dia mungkin terpaksa menghadapi akibat. Sementara itu, dia juga menerima maklumat tentang pembunuhan Riley dan arahan pasukannya untuk menjejakinya. Semasa menaiki bas, Riley bertemu dengan seorang budak lelaki yang mengingatkannya tentang anak perempuannya, dan tangannya atas mainan yang dia ambil dari rumah Steven. Apabila dia bertanya tentang bapanya, dia memberitahu tentang masalah minumnya, jadi dia bersudut bapanya di kedai tempatan, dan mengugutnya untuk menebus kesalahan anaknya. Dia mencuri kereta daripada jurujual dan tiba di luar kedai penutup Garcia, yang dia gunakan untuk menyembunyikan perniagaan pengubahan wang haramnya. Dia menyelinap masuk dan mula melihat sekeliling, sementara berita menyiarkan maklumat tentang dirinya, meminta orang ramai untuk memaklumkan kepada polis jika mereka melihatnya di mana-mana. Salah seorang lelaki melihatnya di luar bilik, tetapi dia menguncinya di dalam, dan mula membunuh yang lain satu persatu. Dia kemudiannya menyerbu bilik itu, dan membunuh semua orang di sana juga, tetapi meninggalkan salah seorang daripada mereka, yang mana dia menyeksa untuk mendapatkan maklumat tentang bosnya. Dia kembali ke rumah Garcia, dan memberitahunya tentang kejadian itu. Pada mulanya dia fikir dia melakukannya untuk mencuri wang daripadanya, tetapi lelaki yang terselamat memaklumkan dia membakar semua wang, mendedahkan bahawa Riley hanya mahu menghantar mesej kepadanya. Dia juga menyedari Riley adalah orang di sebalik penghantarannya yang hilang. Marah dengan kehilangannya, dia bukan sahaja membunuh lelaki itu, tetapi mengarahkan kartel untuk mencari dan bunuh Riley. Sementara itu, berita tentang Riley memulakan perdebatan di media, di mana sesetengah orang menganggap dia adalah betul untuk membalas dendam, manakala yang lain tidak bersetuju dengan kaedahnya. FBI dan polis mula menyiasat pembunuhan di kedai, tetapi Carmichael masih tidak percaya Riley boleh melakukan pembunuhan besar-besaran ini, tetapi Lisa pasti tentang penglibatannya. Dia memutuskan untuk menjejaki tempat persembunyiannya, sementara Riley masih merindui keluarganya, yang semakin menguatkan kehendaknya untuk membalas dendam atas pembunuhan kejam mereka. Lisa mengarahkan pembantunya untuk mengesannya, dengan mengkaji pola jenayah di kawasan itu, sementara perdebatan media sosial tentang Riley berterusan, di mana semakin ramai orang menyokongnya. Lisa akhirnya menyempitkannya ke Skid Row, dan memutuskan untuk melawat tempat untuk dicari sebarang petunjuk tentang dia. Sebaliknya, Garcia merancang untuk memerangkapnya di salah satu tempat persembunyiannya, dan mengarahkan anak buahnya untuk meletupkan tempat itu apabila Riley muncul. Mereka mengikut arahan dan meletupkan bahan letupan, tetapi dia berjaya keluar tepat pada masanya. Di pejabat FBI, semasa mereka membincangkan kes itu, mereka menerima makluman tentang letupan, sambil berfikir ia dikaitkan dengan Riley juga. Riley berjaya keluar dari bangunan, merampas kereta daripada orang yang tidak dikenali, dan mula mengejar anak buah Garcia. Mereka menghubungi Garcia untuk memberitahu mereka bahawa mereka telah membunuhnya, tanpa mengetahui bahawa dia melarikan diri, dan mengikuti mereka juga. Tidak lama kemudian Riley memberhentikan kereta mereka dan menembak mereka juga. Lisa tiba di Skid Row, dan mula mencari maklumat tentangnya, tetapi menyedari orang ramai di kawasan kejiranan menganggapnya sebagai malaikat, yang telah menjadikan tempat itu bebas daripada jenayah. Garcia menerima maklumat bahawa Riley masih hidup dan dalam pelarian, tetapi sebelum ini dia boleh melakukan apa sahaja. Riley tiba di rumahnya, mengikut alamat yang dia dapat daripada Samsung sebelum membunuh mereka. Dia menipu pengawal untuk membuka pintu pagar, dan mula membunuh mereka satu demi satu, sementara Garcia mengarahkan pasukannya mencarinya. Selepas membunuh kebanyakan ahli kumpulan, dia mencari Garcia, dan merancang untuk menembaknya sebagai baik, tetapi diganggu oleh anak perempuannya. Melihat dia terganggu, Garcia menyerang dan mencederakannya, tetapi dia berjaya melarikan diri, betul sebelum polis menyerbu rumah. Selepas keluar dari rumah Garcia, dia muncul di rumah Peck, wanita yang sama yang mengacaukan majlis hari jadi Charlie, dan menumbuk mukanya. Selepas merawat kecederaannya di rumahnya, dia berpura-pura membunuhnya juga, tetapi pergi tanpa berbuat apa-apa.
Siasatan diteruskan, tetapi Beltran menjadi curiga tentang kelakuan ganjil Carmichael kerana dia mendapat tahu dia sentiasa berbohong kepadanya. Sementara itu, Carmichael tiba di Skid Row atas panggilan Lisa, yang memberitahunya tentang mencari van relay penuh dengan senjata. Carmichael fikir orang takut kepadanya, sebab itu mereka tidak cuba mengambil barangnya semasa dia keluar, tetapi Lisa mendedahkan mereka menganggapnya sebagai penyelamat mereka kerana dia bertanggungjawab untuk kadar jenayah yang rendah di kawasan itu. Dia berkongsi rancangannya untuk menangkapnya hidup-hidup, kerana dia fikir relay telah mengejar Garcia lama, dan tahu tentang perniagaan bawah tanahnya. Lisa berhasrat untuk mengambil maklumat daripada relay tentang Garcia, tetapi Carmichael, yang didedahkan untuk menjadi pemberi maklumat Garcia, membunuhnya, sebelum menghubungi Garcia dan memberitahunya tentang relay lokasi. Tidak lama kemudian, kumpulan Garcia tiba, dan Carmichael mula membantu mencarinya. Letih, relay berehat di sebuah bangunan, manakala kumpulan itu terus mencarinya. Salah seorang ahli kumpulan itu melihat darahnya di sebuah bangunan, dan memberitahu pasukannya tentang dia, tetapi dia membunuhnya. Semasa Garcia cuba menghubunginya melalui pemancar, dan memaklumkan bahawa mereka akan menyerbu bangunan, dia cepat menyembunyikan, dan menurunkan mereka, dengan menggunakan bom tangan yang dia pilih daripada ahli geng tadi. Dia membuat panggilan ke Garcia, dan memintanya untuk meninggalkan orang ramai daripadanya. Dia menghubungi kumpulan itu, dan meminta mereka menyerahkan Garcia, sambil mengancam untuk membunuh masing-masing salah seorang daripada mereka. Semasa dia bersembunyi di tepi tong sampah, dia mendengar sel berdering, dan mendapati mayat Lisa. Dia menggunakan telefon Lisa untuk menghubungi media, dan menghantar video langsung, memaklumkan tentang Carmichael. Dan meminta kedua-dua media dan LAPD tiba di lokasi. Semasa Beltran mengarahkan pasukannya untuk bersiap sedia untuk serbuan itu, Garcia menahan seorang gadis, Maria sebagai tebusan, dan menggunakan dia untuk menarik relay keluar. Semasa dia mengancam untuk membunuhnya, relay bersetuju untuk muncul. Dia menghampiri Garcia, yang melepaskan Maria. Dia segera berlari ke relay, mengatakan bahawa dia tahu dia tidak akan membiarkan sesiapa menyakitinya. Carmichael meminta Garcia untuk membunuhnya, tetapi dia memutuskan untuk bertarung dengannya terlebih dahulu. Relay tidak melawan, dan hanya membuat dia sibuk sehingga polis tiba. Selepas melihat bahawa mereka dikelilingi oleh polis, Garcia fikir Carmichael menetapkan mereka bangun, dan membunuhnya. Apabila semua orang mula berlari untuk hidup mereka, relay mengambil pistol dan bersembunyi. Dia menemui Garcia dan menyerangnya, manakala Beltran melihatnya. Dia memberi jaminan untuk membantunya, tetapi relay tidak mempercayainya, kerana dia tidak dapat berbuat apa-apa dia 5 tahun lalu. Dia membunuh Garcia di hadapan mereka, tetapi ditembak oleh polis sebagai balasan, sebelum Beltran perintah untuk merampas api. Dia sekali lagi hilang, tetapi Beltran tahu di mana untuk mencarinya. Dia menempatkan dia di batu nisan keluarganya, di mana dia meminta dia untuk membiarkan dia mati, tetapi dia membawanya ke hospital. Semua orang masih menyokongnya, tetapi LAPD memutuskan bahawa dia perlu menghadapi perbicaraan untuk beberapa kali pembunuhan. Detektif Beltran melawat relay di hospital, dan berharap dia dapat membantunya. Dia secara rahsia menyerahkan kunci garis sebelum pergi, dan membantunya melarikan diri. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Langgan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini. Hidupkan pemberitahuan dan tinggalkan suka untuk membantu saluran keluar. Sila like dan subscribe channel kami. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila layari peti deskripsi channel ini di bawah untuk beri sokongan anda.